Assalamualaikum semua. Nama saya Muhammad Aiman bin A. Aladin, pelajar semester keempat dari Fakulti Kejuruteraan Kimia UiTM Cawangan Pulau Pinang, kampus Permatang Pau. Tajuk video saya adalah mengenai Beast Mode Nutrition Edition. Kenapa saya memilih tajuk ini adalah kerana ingin menceritakan kepada penonton bagaimana cara untuk kita menjaga pemakanan kita bagi mencapai objektif utama, iaitu body goals masing-masing. So apa tunggu lagi? Jom kita mulakan. Okey, untuk korang yang nak dapatkan badan idaman ni, kita boleh fokus pada pemilihan diet dululah. Seperti cutting ataupun bulking. Okey, untuk yang first iaitu cutting. Cutting ni adalah kita perlu makan dalam calorie deficit. Apa tu calorie deficit? Calorie deficit ni adalah kita perlu makan kurang daripada maintenance kalori yang kita perlukan dalam sehari. Sebagai contoh, saya punya calorie intake, daily calorie intake saya 2100 untuk saya maintainkan badan saya seperti sekarang. Jika saya ingin kuruskan lagi badan saya boleh kurangkan kepada 1800 ataupun 1700. Kalau korang nak baru bermula untuk cutting, jangan terlampau drastik lah, seperti turun almost 500 ataupun 1000 kan. Okey, apa nak buat ketika cutting? Okey, untuk semasa cutting kita boleh pilih makanan yang high volume tapi low calorie, seperti sayur kan. Sebab sayur ni sebagai contoh, brokoli tu kalau kita makan dalam 10 gram 20 gram tak sampai beratus pun dia punya kalori. So sangat bagus lah in term of nutrient yang ada dalam brokoli tu kan. Ok, untuk protein intake pula, saya suggest dalam 2 gram per body weight untuk kita maintainkan kita punya muscle bagi lelaki. Dan untuk wanita, protein ni apabila kita makan cukup, dia akan rasa kenyang lebih lama. Okey. Untuk karbohidrat, kita boleh cut slow-slow. Macam kita amalkan suku-suku separuh tu kan. Suku kepada nasi, suku kepada sayur dan separuh kepada protein. So dekat situ kita boleh ajar diri kita untuk kurangkan makan karbohidrat yang berlebihan. Okay, next is bulking. Apa itu bulking? Adalah kita makan melebihi maintenance kalori kita. Sebagai contoh, saya mengambil kalori 2300 hingga 2400 berbanding maintenance kalori saya 2100. So semasa fasa bulking ni, kita boleh lebihkan karbohidrat. Time ni kita kalau nak makan nasi tu bolehlah ambil dalam 3-4 senduk sekali makan kan. Tapi disertakanlah dengan protein yang tinggi dan juga high volume sayur yang high volume gitu. So untuk bulking adalah disarankan untuk orang yang badan kurus ingin membesarkan badan. So dekat situ korang bolehlah naikkan berat badan slow-slow kan. Jangan terlalu drastik makan 3-4 pinggan sekali makan kan. Korang boleh kontrol korang punya kenaikan berat badan tu dengan cantik lah bila kita buat clean bulking. Okay, next point adalah supplement. Orang akan kata kan, contoh kalau kita makan tapi tak cukup pun protein intake, macam kita boleh senang je kita nak buang karbohidrat ataupun kita nak tambah karbohidrat, tapi susah untuk kita makan protein yang secukupnya untuk memberi kekenyangan yang berpanjangan dan juga masa recovery bagi lelaki yang workout lah. Ok, so suplemen ketika cutting, saya suggest whey protein ataupun BCAA, kerana dua ni mengandungi kalori yang rendah tapi memberi manfaat untuk menambahkan protein intake kita. Sebagai contoh, kita memerlukan 100 gram protein dalam sehari. Contoh kita dah makan banyak apa semua,
tapi protein intake kita baru 70-80 gram daripada makanan harian kita. So kita boleh tambahkan dengan suplemen untuk mencukupkan 100 gram, iaitu kekurangan 20 gram tadi, dengan 1 scoop whey protein ataupun 1 scoop BCAA. Yang tu sesuai lah untuk cutting. Next is time bulking. Kita ada mass gainer. Mass gainer ni dia mempunyai protein yang tinggi, dalam masa yang sama kandungan karbohidrat juga tinggi. So nilai kalori dia sekali minum pun tinggi. So untuk mass gainer, korang boleh minum 3 scoop sehari, berasingan lah. Tak adalah sekali minum kan, so tak adalah rasa terlalu kenyang. So korang boleh sertakan dengan makanan lain kan, macam lepas makan nasi korang minum mass gainer tu. Alright. Untuk korang yang nak tahu lebih lanjut mengenai diet semasa cutting, semasa bulking, apa jenis training yang boleh dibuat semasa cutting dan bulking ni, korang boleh pergi kepada YouTube Swole Tarzan, iaitu idola saya, dan bolehlah go through satu-satu video. Beliau ada terangkan setiap step yang lebih detail lah daripada video yang saya buat ni. Sekian, terima kasih.